Tan Sri Dato Sharil bin Abdul Samad, Ahli Parlimen Johor Bahru, alright, to move on with his speech right now. Thank you. Ladies and gentlemen, put your hands together. Selamat pagi. Yang berbahagia saudara pengacara majlis, yang berbahagia Datuk Loh Liam Hiang selaku Presiden kepada Johor Bahru Chinese Chamber of Commerce and Industry, juga ketua-ketua ataupun Presiden kepada badan-badan yang telah bersama menganjurkan Expo ini, Tuan Yang Terutama Profesor Tao, Ambassador Extraordinary daripada Republik Vietnam, yang terutama Saudara Taufikur Rijal, Konsul Jeneral Republik Indonesia ke Johor Bahru, wakil-wakil daripada negara-negara yang mengambil bahagian, rakan-rakan saya yang mewakili badan-badan Johor Bahru, ya, Saudara Lee King, ya, datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekian. Alhamdulillah pada pagi hari Jumaat ini saya berkesempatan untuk hadir dalam satu majlis yang sungguh memerangsang kepada saya sebagai ahli parlimen Johor Bahru, kerana selepas penganjuran World Islamic Economic Forum di Johor Bahru, iaitu satu persidangan antarabangsa, peringkat antarabangsa yang merupakan satu conference yang begitu besar bagi Bandaraya Johor Bahru. Hari ini kita berada untuk menghadiri dan meraihkan satu lagi acara yang saya rasa penting bagi Johor Bahru, iaitu sebuah expo antarabangsa, walaupun di peringkat ASEAN, di peringkat Johor Bahru ASEAN, namun ia merupakan satu acara yang boleh dikatakan sebagai petanda yang baik dari segi untuk meningkatkan kehadiran dan kedudukan Johor Bahru di dalam rantau ASEAN. Satu ketika dulu kita pernah kedengaran cadangan kerjasama ekonomi Sijori, iaitu di antara Singapura, Johor dan Riau. Tetapi kebelakangan ini mungkin idea itu tidak begitu menerima sambutan. Namun apapun yang dikemukakan sebagai satu idea bukan bermakna walaupun ia tidak mendapat satu sambutan yang begitu baik, tetapi namun demikian sebagai ahli parlimen Johor Bahru, saya melihat bahawa sudah pun terdapatnya satu bentuk kerjasama dan lawatan di antara rakyat Indonesia, rakyat Singapura, dan juga datang berdagang, datang melawat, datang untuk berniaga atau membeli belah sekurang-kurangnya di Johor Bahru. Bermakna bahawa konsep awal Johor Bahru daripada kedudukannya sebagai sebuah negeri yang mengekspor barangan daripada awal-awal dulu, pada satu ketika dahulu melalui Singapura, sekarang melalui pelabuhan-pelabuhan yang ada di Johor Bahru itu sendiri, menggambarkan bahawa kedudukan Johor Bahru yang strategik dari segi ekonomi dan kedudukannya di dalam wilayah ini tambah pula sudah dicerminkan di dalam bentuk pembangunan wilayah Iskandar, memberi satu asas untuk
kawasan selatan Semenanjung, yaitu selatan Johor, untuk dijadikan sebagai satu wilayah ekonomi yang boleh dibangunkan dengan lebih rancak lagi sekiranya kita mengakui kehadiran dan asas ekonomi itu terletak kepada satu kedudukan serantau, yaitu di antara Selatan Semenanjung, Singapura dan juga Indonesia. Dan sebab itu bila diadakan JB ASEAN Expo, saya rasa inilah petandanya, permulaannya untuk kita kembalikan balik ingatan kita atau pengakuan kita kepada asas ekonomi bagi kawasan ini sememangnya bergantung kepada perniagaan dan juga perdagangan, bukan hanya dari konteks lokal atau domestik, tetapi harusnya dilihat daripada cara yang lebih luas, yaitu satu wilayah ASEAN, satu wilayah yang sama-sama adanya kaitan dengan konsep ASEAN itu sendiri. Hari ini umpamanya kehadiran Duta Vietnam menandakan bagaimana beliau sendiri melihat pentingnya konsep ASEAN itu dari segi ekonomi Vietnam itu sendiri. Begitu juga Malaysia dan begitu juga Indonesia, apatah lagi Singapura yang sudah lama menjadi anggota permulaannya sebagai asal kepada yang sudah berkembang menjadi ASEAN. Dan hari ini kalau dilihat kepada papan di sini menunjukkan ada kemungkinan juga kepada ASEAN Plus 3, yaitu termasuk Republik Rakyat China bersama dengan Korea dan juga Jepun. Bermakna bahawa di dalam ekonomi negara kita akan menjadi sebuah negara yang bankrupt bermula pada tahun 2008 lagi. Saya menunggu sebenarnya mengapa Malaysia ni masih lagi belum bankrupt, sedangkan begitu ramai yang menyatakan, yang menyarankan Malaysia ni akan menjadi seperti Greece atau menjadi sebagai negara-negara yang lain yang akan bakal bankrupt. Di mana keadaannya ialah ada satu pihak yang harus bersikap positif dan ada satu pihak yang sentiasa bersikap pula negatif. Dan this situation where there is the tendency to talk negatively about own country becomes a trend which seems to be acceptable. And that's why I said that since 2008 I've been waiting and listening to so many speeches being made by notable persons who keep saying that Malaysia is on the way of going bankrupt. But today, our reserves is $130 billion, which means that we have been able to consolidate ourselves. Well, while we keep seeing how the other countries are having problems, economic problems, financial problems, and perhaps are just about to get out of this economic and financial problems, while we have been able to sustain at 4.5-5% growth annually. So when we have an event like this, where we talk about trade, we talk about competitiveness, we talk about what we can offer, we also talk about what we can learn from our friends and brothers in Indonesia as well as in Vietnam and Singapore, then it is possible for us to envision Johor Bahru, a time when Johor Bahru continues to become a thriving economic region, which is not just about domestic production, domestic consumption, well, not just about property investment or property speculation, as some people would like to call it, but
where there is economic activity which is for the general benefit of the population, where you have increased incomes, and that is already happening within Iskandar, and increased trade and increased investment, not just from foreigners but also by Malaysians, and which reflects in fact the reality of Malaysia as a country where its economic situation is pretty strong, against a background of negative and views which keeps mentioning how dire Malaysia actually is. So this is a situation which I think with the holding of this exhibition seeks to promote a more positive appreciation of where we are and where we are going, rather than the negativity that comes from various sectors or various parties which prefer to see and hope for a negative or a bad situation for our own country. But I suppose we have to take all this in our stride. Kita harus menerimanya sebagai satu kenyataan bahawa sebenarnya negara kita berjalan secara yang terancam, secara yang tersusun ke arah kemantapan dan perkembangan ekonomi setempat bagi Johor Bahru itu sendiri. Kerana kalau saya sendiri sebagai seorang ahli parlimen melihat kepada ekonomi orang Melayu di dalam wilayah di dalam kawasan Johor Bahru, saya mengambil ukuran orang kampung, umpamanya dengan sumbangan hari Jumaat di masjid-masjid. Kalau 3 tahun dahulu ianya dalam lingkungan RM5,000 setiap Jumaat, hari ini di masjid yang sama dah menjadi RM11-12,000. Iaitu satu gambaran yang sebenarnya menunjukkan bahawa kalau di atas itu sebenarnya macam jerebu yang dipenuhi dengan berbagai-bagai pendapat yang negatif, tetapi di peringkat akar umbi, di peringkat rakyat biasa, keadaan ekonomi, perkembangan ekonomi berjalan dengan begitu baik. Dan sebab itu saya menyambut baik penganjuran expo seperti ini, kerana harus kita mengambil tindakan yang positif untuk menunjukkan bahawa sebenarnya the real economy, ekonomi yang sebenar masih wujud, masih sihat, dan bukanlah kita turut sama mengikut jalan yang telah dipilih oleh ekonomi barat, di mana the unreal economy, iaitu dunia kewangan terutamanya, yang menyebabkan kepada masalah yang mereka hadapi hari ini. Itu bukanlah jalan yang menjadi pilihan kita. Malahan kita harus tertumpu kepada soal ekonomi yang sebenar, iaitu dari segi pengeluaran barangan, goods, dan juga perkhidmatan, services. Pengeluaran goods and services yang sebenarnya memang berasaskan kepada keperluan, kehendak masyarakat yang ada, bukan saja bagi Johor Bahru, tetapi masyarakat di rantau sebelah selatan, di Singapura, di Batam, di Riau, dan juga di Indonesia, dan apatah lagi dengan Vietnam yang merupakan juga, kalau kita lihat secara ukuran geografiknya, merupakan sebuah negara yang juga begitu rapat, begitu dekat dengan negara kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mengucapkan tahniah kepada pihak penganjur kerana ini satu tindakan yang berani. Saya juga mengucap tahniah kepada peserta-peserta yang telah menyambut dengan begitu baik
penganjuran Expo ini, yang saya rasa tanpa kehadiran peserta-peserta, Expo ini tidak akan berjaya. Dan kepada semua badan-badan yang telah di Johor Bahru dan juga di peringkat Malaysia yang telah menyokong usaha ini, saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Dan bagi yang luar daripada Johor Bahru, saya mengucapkan selamat datang dan mudah-mudahan mengambil peluang pada masa hari ini, dalam 2-3 hari ini kalau berada di sini, untuk juga melihat kepada melawat ke Johor Bahru, untuk menikmati sedikit keistimewaan Johor Bahru. Dan bagi for those who have some time to walk up to Bukit Timbalan, to see the JB, to attend the JB Arts Festival. Ini bahagian promosi saya lah, it's my advertising part. Di mana kita sedang ada JB Art Festival. Pada petang ini adanya arti-parti, iaitu datangnya daripada kalangan penduduk Johor Bahru, dan juga pada sebelah malam satu persembahan daripada National Symphony Orchestra yang datangnya daripada Kuala Lumpur. Dan yang uniknya, persembahan ini dilakukan di dalam kawasan Bukit Timbalan, sebuah bangunan BSI, bangunan Sultan Ibrahim, yang merupakan sebuah bangunan yang bersejarah, yang dibina pada 1940, iaitu bermakna lebih daripada 70 tahun usia bangunannya. Dan suasana JB Arts Festival ni, sorry Datuk, I have to take advantage of this occasion to advertise the JB Arts Festival untuk tuan-tuan dan puan-puan, khususnya mereka yang datang daripada luar Johor Bahru, kalau ada masa sebelah malam untuk mengikuti persembahan di bawah JB Arts Festival yang diadakan bagi kali yang ke-10 pada tahun ini. Ladies and gentlemen, it gives me great pleasure to declare open the JB ASEAN International Expo and Business Forum. Thank you. Terima kasih. Thank you very much, please remain on stage for the ribbon cutting ceremony. Thank you. Alright, ladies and gentlemen, and to accompany Dato', Tan Sri, I would like to invite a few more VIPs, alright, to be stand side by side to officiate the ribbon cutting ceremony today, whereby I would like to invite Dato' Loh, President of Johor Bahru Chinese Chamber of Commerce and Industry, Mr. Loh Kwek Chin, Event Organizing Chairman of JB Asian Expo, Mr. Ung Yen Hong Tung, His Excellency Ambassador of Vietnam Embassy, Mr. Taufiqul Rijal, His Excellency Consul General of Consulate General of Republic of Indonesia, Dato' Sia Meng Chuan, Vice President of Johor Association Chinese Chamber of Commerce and Industry, Mr. Tan Bo Seng, President of Federal of Malaysia Foundry and Engineering Industry Association, Ms. Dorcas Ruganga, the Excellency Second Consular of Kenya High Commission. Yeah, thank you. Mr. Glenn G. Panaranda, His Excellency Commercial Consular of Philippines Embassy, Mr. Danajoy Kumar Das, His Excellency First Secretary of Bangladesh High Commissions, Mr. Tay Tong Young, Assistant Manager of Taiwan Trade Center, Dato' Lim Ai Kim, President of the Sector of Tianghua Johor Bahru, Mr. Ben Suwandi, President of Chinese Indonesia Association of Pro Capri, Mr. Ko Torong, President of Chinese Indonesia Association of Kota Batam,
Mr. Sabo Khan, President and leader of Dhaka Chamber of Commerce and Industry, delegates. Lee Ji-wei Nicholas, Consulate General of the Republic of Singapore. Mr. T. Ki Singh, President of SME Association of South Johor. Mr. Alan Ong, President of Malaysia Gift Premium Entrepreneur Association. David Gunn, the member of National of ACCCIM. Last but not least, I'd like to invite YB Salakom from Iskandar Chamber. All right, thank you. All right, ladies and gentlemen, well, we shall be witnessing the ribbon cutting ceremony of it, whereby it will be officially for the JB Asian Trade Expo 2013 interaction opening today. All right, ladies and gentlemen, well, you have to be side by side with me, all right, to do the countdown, all right, before the VIP officiate by the ribbon cutting. All right, ladies and gentlemen, are you ready? Yes or no? No worries. All right, we're going to have light refreshment after this. All right, louder please. Are you ready? Ready. All right, thank you very much. All right, here we go. 1, 2, 3. All right, ladies and gentlemen, put your hands together. Well, finally we have witnessed the official opening, all right, the ribbon cutting ceremony. Followed by Mr. Antonio Hernandez Ross, Area Sales Manager of Sini Victoria Mobile Systems. Mr. Ku Posin, Director of Taksin Shipbuilding Enterprise. Alright, followed by witness by Dato Loh and also Tan Sri Chandra.
and to all the media today, well, there will be a press conference taking place right somewhere in the back, somewhere next to